Yang mengagumkan ini sudah tentu tidak muncul secara kebetulan, seperti yang diakui teori evolusi. Apabila data terperinci biologi sel ditunjukkan dan difahami, teori evolusi menerima pukulan yang hebat. Kini, ramai ahli sains yang terkemuka di dunia mengakui bahawa hidupan sebagaimana yang terkandung dalam sel hidup tidak mungkin dihasilkan secara kebetulan. Suatu reka bentuk yang unggul mendasari segala aspek hidupan. Salah seorang daripada ahli sains ini ialah Michael Behe, seorang profesor Amerika yang terkenal dalam bidang biokimia. Beliau merujuk kepada fakta reka bentuk dalam sel, sebagaimana yang diperlihatkan sains moden seperti berikut. Saya rasa kesimpulan di sebalik reka bentuk ini adalah saintifik, berbentuk empirik, berdasarkan sistem yang boleh diperhatikan, alam semesta dan kehidupan bukan kebetulan. Ia adalah hasil aktiviti pintar, dan saya hanya ingin menerangkan bahawa idea ini ialah hasil kemajuan sains. Ia bukan hasil kejahilan kita, tetapi adalah hasil pemerhatian kita sejak 50 tahun yang lalu. Sememangnya sains telah menunjukkan bahawa semua makhluk wujud akibat penciptaan yang diatur. Selain gagal menerangkan sistem kompleks dalam setiap sel hidup, teori evolusi juga gagal menerangkan reka bentuk dalam jasad benda hidup. Sebagai contoh, aerodinamik sayap burung, kaedah memburu laba-laba yang menakjubkan, seekor serangga yang menyamar dengan meniru warna daun, corak mata pada sayap kupu-kupu, atau rasa belas kasihan di kalangan haiwan. Hidupan yang diatur dengan cukup sempurna sudah semestinya hasil penciptaan Maha Pencipta. Maha Pencipta ini ialah Allah yang Maha Agung, Tuhan langit dan bumi dan segala-galanya. Apabila anda melihat di sekeliling, di luar dan merentasi tanah lapang, anda akan melihat objek yang terjauh dan terdekat yang beraneka warna, bentuk dan saiz. Pemandangan yang anda menyaksikan ini secara semula jadi hasil dari pelbagai reaksi kompleks dan interaksi di dalam tubuh anda. Sekarang mari kita teliti operasi rumit ini. Mata manusia mempunyai mekanisme otomatik yang bergerak sempurna. Ia terdiri daripada kombinasi 40 bahagian asas yang berlainan dan kesemua bahagian ini mempunyai fungsi kritikal dalam proses penglihatan. Sebarang kecacatan atau kekurangan yang menimpa salah satu daripada bahagian-bahagian ini akan menggugat penglihatan. Lapisan lot sinar di hadapan mata ialah kornea. Di belakangnya pula ialah iris. Iris ialah bahagian mata yang berwarna dan ia mengubah saiznya secara otomatik bergantung kepada ketajaman cahaya melalui pergerakan otot yang terlekat padanya. Sebagai contoh, sekiranya kita berada di dalam tempat gelap, iris mengembang untuk menerima masuk
seberapa banyak cahaya yang boleh. Di bawah cahaya terang, ia mengecut untuk mengurangkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Sistem penyesuaian automatik di dalam iris berfungsi seperti berikut. Sebaik sahaja cahaya memasuki mata, impuls saraf bergerak ke otak dan memberi maklumat tentang kehadiran cahaya serta tahap terangnya. Otak dengan serta-merta akan menghantar balik isyarat dan menentukan banyak mana otot di sekitar iris yang akan mengecut. Satu lagi mekanisme mata yang turut menggunakan struktur ini ialah kanta. Tugas kanta ialah untuk menumpukan cahaya yang jatuh ke mata ke atas lapisan retina di belakang mata. Disebabkan pergerakan otot di sekitar kanta, pancaran cahaya yang memasuki mata dari sudut dan jarak yang berlainan sentiasa tertumpu di atas retina. Kesemua sistem yang telah disebutkan amatlah kecil, namun ia jauh lebih hebat berbanding dengan alat mekanik yang direka teknologi terkini dalam meniru gaya mata. Biar sehebat mana sistem imej tiruan sekalipun, ia masih mudah dan primitif berbanding dengan mata. Apabila kita melihat usaha serta pengetahuan yang ditonjolkan untuk menghasilkan sistem imej tiruan ini, kita akan menyedari kehebatan penciptaan mata. Dengan meneliti seketul sel di dalam mata di bawah mikroskop, ia akan melihat kehebatan penciptaan ini dengan lebih mendalam. Seandainya kita memerhatikan mangkuk kristal yang berisi buah-buahan, cahaya yang memancar dari mangkuk ini ke mata akan melalui kornea dan iris dan ditumpukan ke atas retina oleh kanta. Jadi, apakah yang berlaku di dalam retina supaya sel retina dapat menerima cahaya? Apabila zarah cahaya yang juga dipanggil foton terkena sel di dalam retina, ia menghasilkan kesan melata, bagaikan sebaris domino yang disusun dengan rapi. Domino yang terawal dalam sel retina ini ialah molekul yang dipanggil 11 cis retinal. Apabila satu foton cahaya berinteraksi dengannya, molekul ini akan mengubah bentuk. Ini juga akan mengubah bentuk satu lagi protein, iaitu rhodopsin yang terikat dengannya. Sekarang rhodopsin akan mengubah bentuk bagi membolehkannya terikat dengan protein lain yang dipanggil transdusin, yang sudah pun berada di dalam sel, namun tidak berinteraksi oleh kerana bentuk dan keserasiannya. Selepas penyatuan ini, satu lagi molekul yang dipanggil GTP turut serta dalam kumpulan ini. Kini dua protein, rhodopsin dan transdusin, dan seketul molekul kimia yang dipanggil GTP saling terikat. Namun proses ini baru bermula. Sebatian yang dipanggil GTP kini mempunyai bentuk yang sesuai untuk mengikat protein lain yang dipanggil fosfodiesterase yang sentiasa wujud di dalam sel. Selepas perikatan ini, bentuk molekul yang tercipta akan menggerakkan mekanisme yang memulakan satu siri reaksi kimia di dalam sel. Mekanisme ini mengubah tumpuan penghantaran di dalam sel dan menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga ini merangsangkan saraf yang terletak di belakang sel retina. Akibatnya, imej yang disalurkan ke mata sebagai sefoton cahaya memulakan perjalanan dalam bentuk isyarat elektrik. Isyarat ini mengandungi maklumat visual tentang objek luar. Untuk membolehkan penglihatan, isyarat elektrik yang dihasilkan dalam sel retina harus disalurkan ke pusat penglihatan di dalam otak. Sel saraf walau bagaimanapun tidak mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Terdapat ruang halus di antara titik persimpangan. Habis, bagaimanakah rancangan elektrik akan meneruskan perjalanan? Di sini satu lagi set operasi kompleks sedang berlangsung. Tenaga elektrik bertukar ke tenaga kimia
tanpa kehilangan sebarang maklumat yang dibawa bersamanya, dan dengan cara ini, maklumat ini disalurkan dari satu saraf ke saraf yang lain.